Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Okey, jumpa lagi kita hari ini. Alhamdulillah sesi live bersama cikgu. Tak nampak kan muka cikgu kan? Okey. So apa yang cikgu nak kongsikan hari ini adalah sambungan daripada apa yang cikgu live hari Isnin lepas dalam topik bersama linear. Okey, so part yang paling penting adalah tahukah anda dalam topik bersama linear ada certain soalan yang akan keluar di dalam soalan SPM. Ada soalan pilihan lah. Apakah dia? Tengok video live cikgu ni sampai habis Okey. So buat yang belum kenal cikgu, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perkenalan, saya Cikgu Insyirah dari IPC HT. Alhamdulillah cikgu berpengalaman berjaya bantu pelajar ubah result daripada gagal kepada lulus sejak 2013 lagi. So siapa-siapa yang ada anak dan nakkan free bimbingan step by step berkaitan dengan homework matematik sekolah menengah tau. Boleh je PM cikgu melalui WhatsApp di 0145562679. Jangan tanya, jangan tak tanya. Alright, okay dah, jom kita sambung. Okey, part apa dalam topik bersama linear yang akan masuk dalam SPM? Ada tendensi masuk dalam soalan SPM walaupun dia adalah soalan tingkat 1. Sebab dia dalam kategori asas matematik. Tang yang mana? Tang yang ini. Tengok cikgu tulis. Persamaan. Kalau minggu lepas, hari Senin lepas cikgu dah berikan apa itu bersama linear kan? Jangan tanya lagi Bersama linear apa yang akan masuk dalam SPM? Kebiasaannya adalah persamaan linear serentak. Okey. So siapa yang kat dalam sekarang ni yang tengah tengok video cikgu yang record ni ataupun yang tengah tengok cikgu live ni, mesti tahu. Okey, persamaan linear serentak ni terbahagi kepada berapa? Ada berapa jenis atau ada berapa kaedah untuk kita selesaikan? Of course ada 3 kaedah. Okey, ada berapa? Ada 3 kaedah. Kita recap sekejap kaedahnya. Apa dia yang pertama? Kaedah apa? Kaedah graf. Okey. Kita hanya boleh guna graf, mana kita nampaklah dia punya x dengan y tu Yang kedua apa dia? Kaedah penggantian. Yang ketiga adalah kaedah penghapusan. Okey, settle. Ini adalah antara kaedah yang kita boleh gunakan untuk selesaikan soalan persamaan linear serentak. Okey, sekejap. Sebelum kita go deep, cikgu nak terangkan satu part supaya awak clear dan faham. Okey, bila mana kita diberi ataupun kita belajar topik persamaan linear serentak, tahu kan persamaan linear ni ada 2 jenis kan? Betul tak? Persamaan linear tau. Cikgu tengah brief persamaan linear ni. Ada 2 jenis kan? Apa dia? Persamaan linear 1 pemboleh ubah. Cikgu tulis short form je ni. Lagi satu apa? Persamaan linear 2 pemboleh ubah. Okey, contoh persamaan linear 1 pemboleh ubah, contoh 2x sama dengan 6. Ini satu je pemboleh ubah, huruf ni satu je. Okey, kalau contoh persamaan linear 2 pemboleh ubah, contoh cikgu tambah macam ni, 2x tambah y sama dengan 8 contohnya. Dapat? Alright. So dekat sini, apa yang cikgu nak terangkan adalah supaya awak faham dengar betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita diberi soalan yang macam ni, selesaikan persamaan linear berikut yang ni, yang kat bawah ni, 2x sama dengan 6. Apa kita buat? Apa yang kita nak sebenarnya? Apa yang soalan nak kita cari sebenarnya? Soalan nak kita cari nilai x. Lepas tu apa kita kena buat? Bila soalan suruh kita cari nilai x 11, mestilah kita pindahkan apa-apa saja nombor yang melekat dekat nombor, dekat huruf tu. Kan? Akan jadi macam ni lah. Betul ke betul? Alright, good job. So, x sama dengan 3, settle. Kalau kita, ni settle persamaan linear 1 pemboleh ubah. 1 pemboleh ubah. Kita tuliskan sikit. Panjang tu ayat dia. Okey. Yang ni 2 pemboleh ubah. Okey. Kalau 1 pemboleh ubah, simple. Dia ada 1 pemboleh ubah saja ataupun 1 huruf. Kalau dia kata selesaikan persamaan linear berikut yang kita nampak seketul dia macam ni, maknanya dia nak nilai x sebenarnya. Huruf apa yang ada dalam situ? Huruf apa yang ada dalam soalan tu, huruf tu lah yang dia nak. Kalau MM lah, BB lah, DD lah, JJ lah. Kalau contoh soalan ni cikgu bagi x, maka x lah dia nak.
Okey, sekarang fokus dekat yang ini pula. Yang ini adalah contoh persamaan linear dua pemboleh ubah. Kenapa dua pemboleh ubah? Sebab dia ada dua huruf. Malah ada huruf tapi dua. X dengan Y. Okey? Macam mana kita nak cari nilai X ataupun Y? Of course, dia bergantung kepada situasi soalan tu. Pernah tengok ataupun pernah dengar ataupun pernah buat. Beza tau ketiga-tiga ni. Pernah tengok soalan, pernah dengar apa yang cikgu sebut, pernah buat soalan tu. Ini pernah buat homework yang cikgu sekolah bagi. Okey, kalau pernah ketiga-tiga ni, kalau awak tengok soalan 2x tambah y sama 8, bila dia kata macam ni. Apabila, contoh apabila y sama dengan 4, cari nilai x. Biasa kan? Biasa kan? Soalan ni terpakai untuk persamaan linear dua pemboleh ubah. Ada x, ada y. Y dia bagi. Apa kita kena buat? Kita kena gantikan dengan y ni, betul tak? Y dia dah bagi, sekarang dia nak apa? Dia nak x. Dia nak x. Perasan tak dekat sini huruf yang pertama, huruf yang kedua. Pemboleh ubah yang pertama, pemboleh ubah yang kedua. Nampak? Dengar dulu. Mesti ada kaitan dengan part yang cikgu nak cerita sebenarnya. Sekejap So jadi dekat sini kita akan cari apa? 2x. Dia nak x kan? Of course tak tahu. 2x lah. Tambah y, 4 sama dengan 8. So, kita nak x kan? Buangkan apa sahaja yang ada pada 2x. Buang satu-satu, bukan semua. 4 pindahkan sana akan jadi apa? 8 turun 4. End up 4. Kita nak apa? Kita nak x. X maintain dekat sini, 4 pindah ke sebelah. 2 pindah ke sebelah. End up akan dapat x sama dengan 2. End up awak akan dapat x sama dengan 2. Dapat? Alright, good job. Ini adalah rupa bentuk soalan yang boleh kita jumpa. Boleh kita jumpa lah. Soalan berkaitan dengan persamaan linear dua pemboleh ubah. Apa yang dia tanya? Macam ni pattern dia. Okay, now. Dengar betul-betul. Apa kaitan yang cikgu nak share ni dengan persamaan linear serentak kita nak belajar ni? Apa dia? Okay, dengar betul-betul. Persamaan linear serentak, dia melibatkan persamaan linear dua pemboleh ubah. Ulang lagi sekali. Persamaan linear serentak, dia melibatkan persamaan linear dua pemboleh ubah. Motif? Sebenarnya soalan nak kita cari persamaan linear serentak dibagi dua pemboleh ubah tau. Yang ni pertama. Nanti dia bagi lagi kedua. Motif dia apa? Dia suruh kita cari nilai x apa, nilai y apa. Setakat ni sama juga macam dua pemboleh ubah punya soalan, tapi beza dia bagi y, kita tinggal cari x ataupun dia bagi salah satu nilai lah senang cerita. Tapi kalau persamaan linear serentak, dia tak bagi pun salah satu, kita kena cari sendiri. Macam mana? Menggunakan salah satu kaedahnya. Kaedah graf ke, kaedah gantian ke, ataupun kaedah penghapusan. Jelas ke? Jelas. Good job, alhamdulillah. Okey. Faham ke? Faham. Faham dah kan? Alright. So, ini banyak lebar cikgu menerangkan ni. So, apa yang cikgu nak cakap sekarang ni adalah kalau kita nak jawab soalan persamaan linear serentak, okey, sekejap. Cikgu terus tunjuklah contoh soalan sekejap Cikgu terus tunjuk soalan. Sekejap. Ini cikgu guna padam dulu lah. Okey. Ataupun tak payah, clear je. Settle. No. Boleh ni. Sekejap Kedua ni. Padam semua habis. Cikgu padamkan mana yang penting saja. Okey. Cikgu bawa satu soalan sampel Macam mana rupa soalan persamaan linear serentak. Tadi ingat kan cikgu kata apa? Persamaan linear serentak adalah gabungan dua soalan. Dua persamaan linear, dua pemboleh ubah. Dua persamaan linear, dua pemboleh ubah. Faham ke tak? Okey. Ni dengar kan? Cikgu tunjuk gambar sekali lagi. Alright. Buat tak soalan. Okey, ini contoh soalan dia. Nampak kan? Okey. So, perhatikan soalan tu. Soalan dia apa? Selesaikan persamaan linear serentak. Of course, bila kita dapat soalan ni, jangan risau. Biasa soalan akan bagi tahu ini persamaan apa. Dia bagi tahu dah kat sini, persamaan linear serentak. Tadi ingat tak cikgu kata apa? Persamaan linear serentak adalah persamaan linear dua pemboleh ubah. Ya ke cikgu? Ya. Cuba tengok persamaan linear kat bawah. Ada tak dua pemboleh ubah? Yes.
X, 1Y. Kat bawah pun sama, 1X, 1Y. Terbukti tak apa cikgu cakap tadi? Ini adalah persamaan pertama dan ini adalah persamaan yang kedua. Nampak? Okey, good job, alhamdulillah. So, cikgu nak bagi tahu, bila kita jumpa soalan ni, awak kena lock dalam kepala siap-siap persamaan ini serta sebenarnya dia nakkan nilai X dan Y. Apakah nilai X dan apakah nilai Y? Kalau tadi cikgu bagi contoh, persamaan linear 2 boleh ubah, dia dah bagi salah satu nilai kan? Apabila X sama dengan bla bla bla, Y apa? Macam tu kan? Okay, tidak untuk persamaan linear sendiri. Kita kena cari sendiri apa X apa Y. So, hari ni cikgu nak kongsikan salah satu je. Dalam banyak-banyak ni, you all nak yang mana? 1, 2, 3. Kecuali satu lah. Tak nak pakai graf. Yang mana satu? Kaedah ganti ke kaedah penghapusan? Okey, ada yang tanya, cikgu, mana satu yang paling senang? Yang paling senang bagi pendapat cikgu adalah kaedah yang ketiga. Kita guna hapuskan sahaja. Kaedah penghapusan. So, jom tengok macam mana kita nak guna penghapusan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Buat yang tengok live cikgu sekarang ni ataupun yang tengok recording video cikgu ni, tengok betul-betul daripada awal sampai habis. Yang tengok sekerat jalan. Elakkan awak tak faham tiba-tiba sebab awak tengok sekerat jalan. Kena tengok sampai habis. Okey now, dah. Apa itu kaedah penghapusan? Siapa yang belajar dengan cikgu, awak dah tahu dah. Cikgu ni mesti nak explain dalam bahasa Melayu dia kan. Kaedah penghapusan ni apa maknanya? Kaedah penghapusan adalah kaedah kita menghilangkan, hapuskan. Hapuskan apa? Okey, ingat. Dalam soalan persamaan linear serentak, cikgu dah cakap tadi, dia akan ada dua pemboleh ubah. Ada dua pemboleh ubah. Okey. Untuk kaedah penghapusan, kita kena kan ada dua pemboleh ubah. Soalan ni ada X ada Y kan? Kita kena hapuskan salah satu pemboleh ubah. Kalau kita nak hapuskan X, hapuskan X. Kalau kita nak hapuskan Y. Tapi ada cara dia. Kita kena samakan nombor tu. Kita samakan nilai tu. Faham? Kaedah hapus, kita kena hapuskan salah satu pemboleh ubah X atau Y. Motif untuk senang kita cari salah satu pemboleh ubah. Okey, simple. Kita tengok soalan ni. Tengok yang ini persamaan yang pertama, X tambah 4. Y sama dengan 14. Yang kedua, 3X tambah 2Y sama dengan 12. Okey, kaedah penghapusan senang je. Okey, sampai sini awak kena tengok. Agak-agak, kalau kita nak hapuskan atas, okey, cara untuk kita melihat ni adalah kena tengok ini. X dengan X, Y dengan Y. Faham maksud cikgu? 14 dengan 12. Kita akan operasikan dia, selesaikan dengan cara menegak. Dia macam kaedah lazim lah. Kaedah lazim Kalau X tambah 3X akan dapat 4X. Macam tu. 4Y tambah 2Y akan dapat 6Y macam tu. Tapi takkan terjadi hapus. Kita nak hapuskan. Faham maksud cikgu? Alright, so caranya begini. Okey. Caranya begini. Cuba tengok atas dengan bawah ni. Okey, yang mana satu paling kecil? Kalau kita tengok nombor tu macam kecil tu, meaning nombor tu macam ringan-ringan je, tak ada nombor yang besar. Kita akan nampak yang persamaan satu. X tambah 4Y sama 14. Okey, settle. Yang kedua, cuba tengok. Awak kena pilih, kita nak hapuskan X ke Y agak-agak? Cakap je. Okay, let's say kita nak hapuskan Y. Okay. Let's say kita nak hapuskan Y. Kita nak hapuskan Y. Macam mana kita nak hapuskan Y supaya jadi kosong? Itu maksud dia Hapus adalah kita nak hapuskan Y, make sure jawapannya kosong. Faham ke faham? Cikgu ulang balik. Kaedah hapus ni kita nak menghapuskan. Ingat, hapus ni kena pilih salah satu. Kena pilih salah satu, either one. Contoh, sekarang kita nak hapuskan Y. Kita nak hapuskan Y. Kita nak hapuskan Y ni. So dekat sini, awak kena fikir, macam mana aku nak hapuskan Y ni? Kalau ikut logik, nombor dengan nombor mestilah 4. Contoh 4 tolak 4 mestilah kosong. Takkan 4 tolak 2. Tak jadinya kosong, dia akan jadi 2. Faham maksud cikgu? Alright, good job. So now perhatikan dekat soalan ni kelas. Macam kelas nak cikgu ni. Okay. So 4Y tambah 2Y kan? Okay, macam mana aku nak jadikan kosong dekat sini adalah part, bukan critical. You have to creative thinking. Aku nak potong, nak hapuskan Y, mestilah kecil ikut besar Mesti persamaan kedua ni atau mesti 2 ni kena didarab dengan suatu nombor supaya dia sama dengan 4. Agak-agak kali dengan apa? 14 kali dengan 2. Betul? Tapi adakah nombor ni je kali 2? Maksudnya semua. So pendekkan cerita, bila kita tahu kena kali dengan semua 2,
pendekkan cerita, apa yang kita boleh buat adalah awak kalikan 2 begini macam ni je. Buat kurungan besar, letak 2 dekat sini. Kita faham lah, 2 kali 3x, 2 kali 2y, 2 kali 12. Faham ke faham? Alright, good job. So now, padam kosong ni. Apa kita kena buat? Kita kena selesaikanlah dulu. Okay? Cari. 2 kali 3x akan dapat berapa? Akan dapat 6x. Okay, 2 kali tambah 2y akan dapat, hati-hati bila darab dan tengok operasi dia, tambah tolak. 2 kali 12 awak akan dapat 24. So ini persamaan yang keberapa kelas? Persamaan pertama, persamaan kedua. Yang ni kita cipta sendiri, ini adalah persamaan yang ketiga. Kamu setakat ni? Alright, good job. So now, sekarang kita nak hapuskan ni. Kita nak hapuskan yang mana kelas? Kita nak hapuskan yang mana? Of course, kita nak hapuskan persamaan pertama dengan persamaan yang ketiga ni. Nampak tak? Ni 4y, ni 4y. Boleh tak settlekan? Boleh. Okey. Cara cikgu, cikgu nak bagi awak nampak clear dan mudah. Ingat kena faham tak hafal Awak tulis balik dekat tepi. Contoh, x tambah 4y sama dengan 14. Tulis balik dengan persamaan yang terbaru ni. Persamaan pertama dengan persamaan ketiga ni. Okey, tambah 4y sama dengan 24. Okey, settle. Inilah yang awak kena selesaikan macam soalan lazim. So nampak tak? Yang dekat y ni, rumah y ni dah sama dah. Boleh tak kita hapuskan dia dengan happy-nya? Yes, boleh. Sebab dah sama. Nampak? Berjaya tak kita nak hapuskan? Berjaya. Kita dah menyamakan dia. Okey, isu ni sekarang adalah apa? Okay, dengar betul-betul. Macam mana kita nak hapuskan 4y dengan 4y? Apa kita buat? Tolak. Tambah. Tolak ke tambah? Tolak. Maka ni operasi kita kena letak kat tengah sini adalah tolak. 4y tolak 4y akan dapat kosong. Cuba kalau letak operasi tambah. Jadi tak? Tak. So makanya operasinya adalah tolak. Okey, dengar betul-betul. Part ni sangat penting. Kalau dekat sini tolak, makanya dekat sini akan ditolak. Sini pun akan jadi tolak. Faham ke faham? Alright, good job. Baru kita selesaikan. So x tolak 6x. Ingat, x ni memang dapat x saja. Sebenarnya ada nombor di depan ni. 1x tolak 6x akan dapat negatif 5x. Yang ni sama dengan 14 tolak 24 akan jadi negatif 10. Kosong ni tak payahlah. Di ibarat burn kat situ tak ada apa-apa nilai dah. Kosong lah, tak ada apa. Okey, so jadinya dekat sini kita nak cari x. Negatif 10 bahagi negatif 5. So x sama dengan potong-potong dapat berapa kelas? Dapat berapa tu? Ni 1, ini 2. Negatif bahagi negatif dapat positif. Akan dapat 2 lah. Oleh itu x sama dengan 2. Okey, settle. X kita dah berjaya jawab. X kita dah tahu dah. X kita dah tahu dah. Settle. Sekarang kita nak cari y. Macam mana kita nak cari y? Okey. Bila kita dah tahu x, dia back to basic balik. Yang kita dah belajar sebelum ni, persamaan linear 2 pun boleh ubah. Apabila x nilainya gini-gini, apakah nilai y? Apa kita buat? Kita akan masukkan x ni ke dalam mana-mana persamaan, betul tak? Sama juga dengan soalan ni. Cuma kalau awak perasan, kita ada banyak persamaan. Pertama, kedua, ketiga. Yang mana awak nak pilih? Itu kan? Mana-mana je. Cuma tips cikgu adalah awak pilihlah mana yang nombornya tak besar, tak serabut. Contoh kalau kita perasan dekat sini, yang nombor dia tak besar adalah persamaan pertama kan? Betul tak? So jadinya apa next step adalah apa? Okay, buat ayat begini. Okay, gantikan ataupun perkataan masukkan gantikan x sama dengan 2 ke dalam apa? Ke dalam persamaan mana awak pilih. Suka hatilah mana-mana je. Ke dalam persamaan 1 contoh. Mana persamaan 1? Yang ini. So jadinya of course step yang pertama kena salin dulu apa dia punya persamaan linear. Lepas tu x sama dengan 2 kan? Datang daripada mana? 2 ni kita cari tadi. Masukkan kepada ni yang nilai dia jadi 2 tambah 4 sama dengan 14. Okey, so sini 4y. 14 tolak 2 akan dapat berapa? Akan dapat berapa kelas? Akan dapat 12. Sini 4y. Okey? Sambung sini. Jadi y sama dengan 12 bahagi 4. Biar panjang Sekarang awak tepat. Buat satu-satu, elak careless. 12 bahagi 4 dapat berapa kelas? Congak. Ni 1, ini 3. Great. So now, what the answer?
awak akan dapat 3. Settle. Oleh itu, macam mana kita nak mempersembahkan jawapan kita? X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Settle. Inilah jawapan di kelas. Macam ni kita nak jawab soalan persamaan linear serentak dengan menggunakan kaedah apa? Menggunakan kaedah penghapusan. Boleh? Alright, itu sahaja cikgu nak share hari ini. Semoga membantu menambah sedikit kefahaman awak berkaitan dengan macam mana kita nak jawab soalan persamaan linear serentak yang soalan ni ada tendensi keluar dalam SPM walaupun awak yang belajar sekarang ni topiknya topik tentang sakit. Okay, so hopefully boleh klik like, share video ni pada kawan-kawan. Okay, jangan syok seorang, dapatkan pahala, share pada kawan-kawan. Alright, itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Syirah, cikgu mata hati anda.